Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dalam video yang lepas kita ada unbox sebuah peranti special edition daripada Realme, iaitu Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. Di mana apa aku boleh katakan, it is a good looking phone. Sebagai seorang fan Dragon Ball Z, aku boleh kata memang sangat-sangat cantik, aku memang sangat-sangat suka the phone lah. Cumanya after a while, membuatkan aku sedikit terfikir. Instead of dia collaboratekan Dragon Ball Z tu dengan last year near to flagship punya device, iaitu Realme GT Neo 2 tu, don't get me wrong, aku bukan nak kata device tu tak bagus, tapi why not dia collaboratekan Dragon Ball Z tersebut dengan diorang punya 2022 punya flagship. Jadi bagi aku itu lagi mantul kan. Korang akan dapat special edition, korang akan dapat the latest and the greatest punya flagship 2022. So tak ada penyesalan dekat situ kan. Jadi disebabkan perkara tersebut, dekat dalam video kali ni aku nak bawa korang the latest and the greatest flagship tersebut lah, iaitu Realme GT2 Pro ni. Di mana korang boleh dapatkan peranti ni daripada Fasttag 5, harganya lebih kurang 2,900 ke atas macam tu, depending on the variant. Dan kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang peranti ni, tanpa melengah masa lagi, let's check it out. So, without further ado, let's do the unboxing Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Dan again, kalau korang nampak sign dekat sini, korang tahu ini adalah sign Naoto Fukasawa. Kita pernah nampak sign ini dekat peranti Realme sebelum ni, Realme Master Explorer, Master Edition dan sebelum ni. Di mana dia adalah artis daripada Japan yang banyak memfokuskan design dia tu kepada alam sekitar. Sebelum ni dia ada buat macam batu-bata, dia ada buat macam macam-macam lah kan. Tetapi this time around dia memfokuskan design Realme GT2 Pro ni ke arah kertas. Di mana Realme claim bahawa dia dah banyak buang plastik dekat kotak ke kat phone ni, menjadikan dia memang sangat-sangat nature friendly macam tu. Di mana macam korang nampak, again, ini adalah kotak dia warna putih, GT2 Pro 5G Realme. Dan kalau kamera aku boleh capture, atau mungkin kita akan letak B-roll, dekat kotak sini adanya texture macam kertas tau. Dia ada zigzag punya pattern, bila korang pegang ada rasa macam kertas-kertas kasar macam tu. A nice one, memang cantik. Kotak ni memang cantik, cuma tak nampak dek mata kasar lah. Dekat bahagian sisi korang akan dapat Realme punya badge. Dekat sebelah sini pun Realme GT2 Pro. Dekat bahagian belakang tak ada apa-apa yang penting. Ini adalah variannya 12GB RAM dengan 256GB storage. Aku punya ni adalah berwarnakan hijau. Alright. Jadi jom kita buka kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketat. Alright. So, letak sini. Dekat dalam korang akan dapat dia punya kotak macam biasa. Kalau dekat Realme mention dia akan cakap welcome to Realme family. Tetapi this time around, since dia adalah ke hala-hala nature sikit kan, kertas-kertas macam tu, dekat sini kalau aku based on aku letak kat screen sekarang, kalau Google Translate by camera, dia kata ini adalah the first diorang punya direction ke arah kekertasan yang di-approvekan oleh ISSC sekian. Macam korang nampak dekat kertas tu lah. Alright. So dekat dalam ni macam biasa, kita akan dapat dua benda. Satu adalah singkat ejector tools dengan manual kita akan baca. Bawah adanya phone letak tepi dahulu. Dekat bawah dapatnya casing yang memang sangat-sangat kita familiar. Ini adalah casing yang sama yang ada pada Master Explorer Edition lah. Even Dragon Ball itu hari lah yang aku bisingkan itu hari. Ini adalah casing kelabu bodoh yang kita perkatakan tu lah, by Naoto Fukasawa. I don't know. Yes, I don't know what's the hala tuju untuk casing ni. Untuk the phone, untuk the kotak aku faham. Untuk casing aku tak faham. Dia memang recycle back. So dekat sini dapatnya sign beliau, Realme Naoto Fukasawa itu. So dekat sini korang akan dapat dia punya kabel Type A to Type C, typical. Dan juga dia punya super dark 65W, masih lagi charging speed yang sama. I'm hoping that tahun ni mungkin GT2 Pro ni mungkin boleh hadir dengan 120 ke 80W ke. A bit improvement lah. Tetapi for time being Realme hanya menawarkan 65W. Itu saja. Now aku nak kemas. After that, kita akan fokus more on the GT2 Pro itself. Korang stay tuned. So guys, phone pun dah boot up. Jadi first thing first, kita nak tengok dia punya unlocking punya mechanism. Di mana untuk Realme GT2 Pro ni, dia ada dengan in-display fingerprint dan juga face unlock dekat atas ni. Kita test dahulu. 1, 2, 3. Pantas laju, face unlock pula. 1, 2, 3. Laju pantas, tak ada masalah. So bila mana kita unlock je peranti ni, kita akan dipaparkan oleh Realme UI versi 3. The latest one punya UI berasaskan Android 12. So kalau tanya pada aku, in the simple word, apa yang berbeza dengan Realme UI versi 2 yang lepas? More on cosmetic punya benda. Di mana first thing yang aku boleh notice adalah wallpaper yang baru. Di mana kalau kita masuk dekat bahagian wallpaper ni, korang akan dapat beberapa wallpaper yang baru lah. Of course yang aku punya warna hijau, korang akan dapat warna hijau. Kalau korang ambil warna putih, adalah boleh pakai warna putih. The rest adalah wallpaper typical Realme, termasuklah wallpaper legendary ini. Sama saja. So dekat dalam ini, korang akan dapat beberapa customization lah. Aku boleh katakan dia more kepada customization. Dan kalau korang nampak dekat atas ni, warna tema control ni kita boleh ubah kan. Dan berbeza dengan version 2. Version 2 korang boleh ubah ikut color apa korang nak. Version dan 3 ni korang boleh ubah
mengikut wallpaper. Meaning that kalau korang pakai wallpaper hijau, dia akan jadi hijau macam ni. Kalau korang pakai wallpaper warna merah, dia akan jadi warna merah. Dia synchronize dengan wallpaper korang. Macam Google Pixel 6 yang lepas. Sama. So dekat bahagian dalam, dia punya setting dia macam ni. Dekat personalization ni, aku boleh tunjuk pada korang. Dia ada beberapa benda baru, always on display yang baru. Ada beberapa. So dekat dalam bahagian muka beruang ni, beruang ke muka raccoon tu, ada beberapa animal yang lain dekat dalam ni, tambahan. So adalah beberapa AOD yang baru. Itu sahaja. Dari segi yang lain-lain, lebih kurang sama. Color, dekat color ni, kalau korang boleh nampak, untuk yang versi 3 ni, dia ada macam ni. Wallpaper, color picking, berdasarkan wallpaper lah. Kalau yang lain tu, dia ada ni saja. Kemudian fingerprint animation masih lagi sama, tak ada tambahan. Kenapa tak tambah aku pun tak tahu. Edge lighting pun sama, tak ada berbeza. The rest adalah sama dekat sini. Yang ada beberapa saja. Bahagian lain, kalau korang boleh nampak dekat about device ni, Realme UI 3 ada update lagi. Aku dah update, dia ada update lagi. Nampak? Dan dia sama juga, boleh korang expandkan RAM dia dekat mana. Okay, RAM dekat sini korang boleh tambah another 7GB RAM lah. Menjadikan 12 tambah 7, 19GB RAM. Alright. Dari segi UI ni begitu begini. Alright, so since ini adalah China phone, dia hadir dengan China ROM. So, jangan risau, China ROM aku dah install Play Store kat sini. Boleh guna macam biasa, tak ada masalah. Aku dah install banyak apps, YouTube semua boleh guna. Mankey apps boleh guna. Untuk DRM info, dia punya DRM hanyalah L3 sahaja bagi siapa yang concern. L3 sahaja. Alright, please just bear in mind. Dan ada yang concern pada aku, yang WhatsApp pada aku. Sebelum aku record ni, literally ada someone WhatsApp pada aku, Bang Izami, boleh tak test WhatsApp ada tak delay untuk Realme GT2 Pro ni, untuk China ROM ni. Jadi jom kita demo sikit. So macam korang nampak, aku akan buat screen recording. Aku dah install WhatsApp Business dekat sini. So dekat dalam ni ada dah teks yang aku dah testing kan. Tapi ini adalah teks tadi korang mesti ingat So dah install, dah set up the number. Jadi first thing first, aku punya nasihat, korang pergi dekat setting korang. Korang tarik atas ni, kita masuk dekat setting. So korang cari dekat bahagian aplikasi apps ni. Korang cari apps management. Korang cari WhatsApp tadi. Ini adalah my advice lah, WhatsApp tadi. So dekat WhatsApp ni ada beberapa perkara yang korang perlu allow ataupun turns on kan. Yang pertama adalah message notification ni. Korang on kan notification ni dan korang on kan everything. Group notifikasi ni semua korang on kan supaya dia terima ataupun dia push in kan WhatsApp notification tersebut. Kemudian korang pergi dekat permission ni. Usually dekat permission ni akan ada banyak yang disable. Aku punya advice enable ataupun always kan everything. Macam ni korang nampak semua aku letak always ataupun while using. So dengan setting ini, everything yang berkaitan dengan korang punya WhatsApp akan di-push in kan. Itu adalah salah satu advice-nya. Kemudian, korang pergi dekat battery usage ni. Korang nampak aku enable ke everything. Sebab sometimes, ini adalah versi 3 ataupun Android 12 dia tak ada benda tu tau. Tapi kalau untuk Android 11 dan Realme UI versi 2 yang lepas, dia akan ada battery restriction. So, dia akan ada macam battery saver. So, bila korang tak guna WhatsApp, dia akan battery saverkan phone korang dan WhatsApp tersebut akan terhenti notifikasi. So, korang mesti disablekan tersebut. Korang mesti pakai full performance punya setup lah untuk bateri. Tapi untuk Android 12 ni, aku onkan everything. So, basically, itu saja aku buat dekat sini. Dan should be, korang punya WhatsApp akan masuk macam biasa, tak ada masalah. So, untuk itu, jom kita demo sikit. Jadi, kita buang dulu background punya supaya dia tak ada background activity. Maknanya tak ada apps tau, berjalan kat belakang. So, kita ambil phone aku lagi satu. Kita buat testing sikit. Alright. Alright, nampak keluar Izami Handsome. Alright, masuk. Kita test lagi satu. Kita hantar gambar. Tengok masuk tak gambar. Alright, kita dah hantar gambar. Okay, masuk gambar geng. So, kita buka WhatsApp, masuk. Nampak? Tak ada masalah. Jadi, so far sepanjang pengalaman aku menggunakan Realme China ROM ni, Realme punya China ROM tak ada isu untuk WhatsApp push notifikasi lah. Mungkin ada certain China ROM phone lain ada masalah, tapi Realme tak ada masalah tersebut lah. So, untuk itu settle kita punya testing untuk WhatsApp punya notifikasi ni. The rest tak ada apa-apa lah. Aku boleh katakan this UI baru lebih cantik. Dia lebih ke arah color OS. Itu je aku boleh cakap in a simple word. Alright. Now bercerita pula pasal paparan dia. Jadi macam korang nampak, ini adalah paparan untuk Realme GT2 Pro, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.7 inci, LTPO 2 AMOLED dengan 1 billion color, Quad HD Plus dengan kadar segar semulanya 120Hz, ada HDR10 Plus dengan kadar maximum brightness 1400 nits. Dan apa yang menarik tentang paparan ini adalah dia masih lagi mengekalkan flat display. So I'm a big fan of flat display. Memang totally awesome. So dari segi pengalaman aku menggunakan, aku boleh katakan paparan yang ada pada GT2 Pro ni memang sangat-sangat cantik, sharp, sangat-sangat smooth. Warna dia memang sangat-sangat pop up, keterangan dia ataupun kecerahan dia memang sangat-sangat memadai. Overall, this is a good flagship 2022 punya display. Dekat bahagian atas, korang akan nampak dia punya design adalah flat dan ada terdapat satu mikrofon dan juga antenna band.
Dekat bahagian bawah korang akan dapat speaker grill, port pengecasan jenis Type-C, another microphone dan juga 2 SIM card tray. Dia tak support untuk memory expansion. Dan so far untuk pengatur korang dia adalah 2 stereo speaker. So dekat bahagian kanan ni korang akan dapat on off button, itu sahaja. Dekat bahagian kiri korang akan dapat volume rocker up and down, itu sahaja. Dan dari segi dia punya frame ni adalah aluminium berwarnakan hijau. Now beralih kepada panel belakang. Dekat sinilah ternampaknya Naoto Fukasawa punya function lah untuk phone ini. Di mana again dia claim bahawa ini adalah design by Paperlight punya method. Jadi I'm not sure adakah dia adalah metal ataupun glass punya back panel dengan coating Paperlight ataupun dia memang literally paper base punya material. Tetapi so far feel in hand memang sangat-sangat Paperlight lah. Dia macam vegan leather tetapi more ke arah kekertasan macam tu. Dia ada texture yang sama macam ada pada kotak. Dia ada macam zigzag punya sulaman dekat situ. Dan ini boleh dipanggil sebagai warnanya macam pastel green macam tu lah. A nice colour. Agak soft untuk kegunaan aku. Aku a bit worried takut dia mudah kotor daki ke apalah. Overall, the feelings in hand, the usage aku boleh katakan memang sedap, nipis, ringan, just nice in hand. Tak begitu besar, tak begitu kecil. Untuk sebuah flagship dari Realme, ini adalah sebuah perasaan yang familiar. Taklah rasa pelik sangat, rasa okey. Alright, jadi untuk itu jom aku demo kalau pakai casing macam manakah rupa dia, casing kelabu bodoh ni. Alright. So, telefon tadi cantik kan? Bila pakai casing bodoh ni, dia akan jadilah macam ni. Naoto Fukasawa, I don't know what you're thinking about. Aku tak tahu Naoto Fukasawa ke Realme punya orang ke. Tapi why? Haha. Dragon Ball tadi pun dia buat perangai yang sama. Dia membawa pula sampai GT2 Pro ni. Alright. Now bercerita pula pasal speaker. Macam korang dengar tadi, 2 stereo speaker, tak ada headphone jack. Now jom kita payung audio dia. Let's go. Okay. Ini adalah bunyi dia. Alright, apa aku boleh katakan? Bunyi stereo speaker dia tu just nice. Boleh dikatakan agak lantang, quality wise okay, decent one. Cukup immersive, bunyi dia boleh dikatakan agak surrounding lah. Cumanya macam korang dengar tadi, of course speaker bawah tu adalah akan lebih kuat berbanding earpiece dekat atas. Tetapi as long as stereo speaker, thumbs up macam tu. Itu je. Alright, dan dia tak ada headphone jack lah. Kalau korang nak main pakai headphone, kena pakai TWS. Itu sahaja, geng. Now bercerita pula pasal kamera dan juga video. Memandangkan ini adalah peranti flagship Realme yang pertama untuk tahun ni. So, kita expecting more macam tu lah. Di mana for starter untuk selfie kamera dekat atas ni, dekat panshu kamera ni, dia adalah berresolusikan 32 MP. Dekat belakang ni terdapatnya 3 sensor, di mana kamera utamanya adalah 50 MP f1.8, 24mm punya sensor dengan PDAF OIS. Sensor kedua adalah 50 MP f2.2 dengan 150 degree wide. Ini adalah ultra wide angle camera. Dan sensor terakhir yang kecil tu adalah 3 MP f3.0. Ini adalah microscope punya sensor dengan autofocus dan ada 40 kali magnifications. So kalau kau tanya pada aku, how does the camera perform? Aku boleh katakan untuk casual usage, day to day tak ada masalah, perform well. Wide sensor dia okey, ultra wide angle dia dengan 150 degree, dia ada fish eye punya sensor pun okey, menarik, memang playable, fun to be used. Microscope lens dia adalah boleh dipanggil gimmicky, tapi for the first time user macam aku ni, a bit fun to be used. Banyak benda yang aku mikroskop kan, korang akan tengok lepas ni, daripada sekecil-kecil benda yang unexpected sampailah memang menarik gila lah, benda yang fun to be used. Mungkin bukan kita gunakan seharian, tapi fun to be used. Cumanya aku hadapi satu isu di mana bila kita gunakan kamera ni secara interface dia dekat viewfinder dia ni, dia tend to overblown dekat phone. Maksudnya bila korang nak ambil gambar, tak kisah kamera depan ataupun kamera belakang, dekat phone korang akan nampak macam terlampau cerah background korang. Tetapi bila korang ambil gambar, dia tak cerah pula, okey pula kan. Jadi mungkin ada isu dengan dia punya auto HDR ke apa. Tapi for timing, that's the main issue lah. Jadi membuatkan aku a bit tak yakin bila nak ambil gambar. Another thing adalah aku notice bila 8K punya video, dia punya transition ataupun bila kita panning tu tak smooth. I don't know dia punya bug ke ataupun memang 8K sepatutnya macam tu, tapi nampak macam 8K 10 FPS macam tu. Dia tak smooth. The rest aku boleh katakan a good pair of sensor dekat sini lah. Jadi untuk itu jom aku payung dia punya sampel gambar dan video. Let's go. Okay guys, so ini adalah rakaman selfie kamera Realme GT2 Pro, di mana dia boleh merekod maksimum selfie video sampai 1080p saja, geng. So how does the dynamic range, how does the exposure, stabilization, microphone guys, korang boleh komen kat bawah. Lepas ni kita share sampel-sampel untuk kamera dan juga video kat belakang pula. Let's go. So guys, ini adalah rakaman kamera belakang 4K 60fps. Ia juga boleh berekod dalam 8K 24fps, tapi kita test 4K dulu. So how does the quality, how does the stabilization, korang boleh komen kat bawah sebelum kita tukar kepada mode 8K guys. So ini adalah dalam rakaman 8K 24fps guys.
So again, how does the stabilization? Itu yang paling penting bila 8K ni. Adakah smooth tak smooth dia punya rakaman dia? Alright. Okay, korang boleh komen kat bawah. Jadi jom kita test sampel-sampel yang lain. Let's go. So guys, ini adalah rakaman malam 4K 60fps di mana macam korang boleh nampak sekarang adalah pukul 2 pagi geng. Memang totally pitch dark black sekarang ni. Tetapi kalau anda kata korang tengok sampel gambar lepas ni, korang mesti perasan bahawa gambar dia agak cerah. Jadi depending pada preference, ada orang yang suka night mode tu dicerahkan sangat macam tu, ada orang yang suka a little bit like a real punya situation. Tapi macam korang boleh nampak again, situasi dia adalah segelap ini. Tapi korang boleh comparingkan dengan hasil gambar untuk night mode selepas ini. Apa-apa pun korang boleh komen kat bawah, okey ke tak okey. Let's go. So, sekarang bercerita pasal prestasi ataupun performance. How does Realme GT2 Pro ni perform? So, since ini adalah the latest and greatest punya flagship, so dia hadir dengan the latest and the greatest punya chipset, iaitu Snapdragon 8 generasi pertama. Dan ini adalah Snapdragon 8 generasi pertama yang pertama aku hands on dan testing kan. So, aku tak dapat nak compare dengan mana-mana phone. Jadi, korang mungkin boleh compare sendiri dengan review-review lain. Contohnya Mi 12 ke, Mi 12 Pro ke. Aku ini adalah yang pertama lah. So, how does the performance? Okay. Day to day tak ada masalah. Untuk day to day punya activity, multitasking, split screen ke apa, nak buat apa, tak ada masalah, tak ada panas pun. Okay. Tak macam Snapdragon 888 masa keluar dahulu, masa Mi 11 dahulu. So far okay. Untuk dari segi gaming ataupun benda ekstrim, untuk AnTuTu benchmarking, kalau kita tengok dekat internet, mereka claim boleh dapat markah sekitar 1 juta plus tau. Tetapi untuk testing aku buat lebih daripada 8 ke 10 kali AnTuTu benchmarking. Aku berjaya mendapatkan dia punya julat perbezaan tu lebih kurang 900,000 ke 970,000 markah saja. Dah cukup tinggi, tetapi tak lepas 1 juta macam yang orang lain dapat buat lah. I don't know, bug issue ke again ataupun region punya issue ke, tapi itu markah yang aku dapat. Dari segi gaming yang lain, Mobile Legends aku boleh dapatkan HD dengan ultra graphic dengan high punya refresh rate. Okay, memang game smooth. PUBG Mobile boleh dapat smooth extreme dan juga Ultra HD serta Ultra punya refresh rate pun okay.
Genshin Impact pun tak ada masalah, playable, high setting, memang tak panas, okey, ngam-ngam soy je. Tetapi nak cerita panas tak panas ni, itu bukan untuk aku yang decide. Jadi aku dah ambil recording semasa aku buat AnTuTu benchmarking sebanyak 5 ke 4 kali macam tu. Aku berjaya push out the phone sampai max aku boleh dapatkan dia punya temperature tu sampai 48 darjah Celsius. So korang decide lah, adakah 48 darjah Celsius untuk sebuah AnTuTu benchmarking punya testing tu panas ke tak panas? Korang boleh komen kat bawah. Kalau panas, ya ke panas? Kalau tak panas, kenapa tak panas? Tapi itu adalah testing yang aku dapat buatkan untuk korang bagi siapa yang concern dia overheat ataupun tidak. Dari segi lain-lain, battery wise okey, 5000 mAh boleh bertahan satu hari, tak ada masalah. Snapdragon yang baru ni memang okey. Pengecasan 65 watt super dark pun okey. Boleh charge 40 minit tu penuh, easy peasy. Cumanya again, I wish that dia ada wireless charging. 30 watt pun dah jadi. Dan I wish that the wired charging boleh go more lah. Sebab apa, phone lain makin lama makin laju kan. Tapi ini masih stick pada 65 watt sahaja. Dari segi connectivity, Wi-Fi 6 tak ada masalah. Bagi siapa yang concern, adakah phone China ni boleh guna 5G dekat Malaysia? So pada testing aku dah cuba. Tetapi malangnya pada masa sekarang kita hanya ada yes saja untuk kita cuba 5G dia. Dan pada percubaan aku, since previously kita tahu yes ada masalah dengan 4G dengan dekat phone China, yes dengan U-Mobile. So the issue goes same untuk 5G dekat phone ini, di mana aku test 5G dekat Loyak, aku beli SIM card. Aku test pada Mi 11T Pro aku boleh guna 5G, dapat lebih kurang 800 ke 1GB per second. Tapi untuk peranti ini tak boleh guna langsung. Dia macam error, missing line, dia tak keluar 5G langsung. So kita boleh assume that the band tu masih lagi sama untuk 5G sekalipun untuk model-model China ROM ni. So korang boleh assume macam itulah. The rest adalah okay. So overall, apa aku boleh katakan? For the price, takat video ni dirakam RM2,900 dekat China sana, apa aku boleh katakan penawaran yang ada pada Realme GT2 Pro ni adalah sangat-sangat menarik lah. Di mana dia hadir dengan kamera setup yang menarik, ada ultra wide angle yang luas, ada microscope kamera yang kita tak sangka kita akan suka untuk gunakan, ada paparan LTPO2 yang high resolusi dan juga high refresh rate, cantik, ada stereo speaker, ada build material yang sangat-sangat unik, fast charging dengan bateri yang boleh tahan satu hari, dan juga of course performance Snapdragon 8 Gen 1 yang sangat-sangat awesome. Aku boleh katakan is a good deal lah. For the microscope, aku boleh cakap for the microscope memang sangat-sangat menarik. Aku tak sangka aku akan enjoy gunakan microscope kamera. Aku takkan sangka. Sebab apa tau? Aku tengok review, ramai kata bahawa it is a gimmicky, takkan gunakan. Tapi for timing, aku dah gunakan selama few days, I'm still enjoy using the microscope punya lens. Period. Aku akan banyak ambil gambar-gambar lain. Korang boleh stay tune je nanti dekat Instagram ke apa. Dan apa juga pendapat korang tentang Realme GT2 Pro ni? Okey ke tak okey? Ngam ke tak ngam? Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah. So guys, sampai di sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang enjoy video-video macam ni, testing-testing macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.